أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih lagi panjangkan usia dan umur kita di dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan umur yang diberi oleh Allah, iman yang diberi oleh Allah, Islam yang diberikan ini kekal terus sampai kita mati, yang tidak seorang pun terlepas daripada kematian. Cumanya kita ternanti-nanti, kita terfikir-fikir, dan kita juga berdoa agar kematian kita itu satu kesudahan yang baik. Kadang-kadang duduk saja kita duduk fikir, macam mana cara aku mati? Adakah aku mati atas jalan raya disebabkan kemalangan? Adakah aku mati atas katil di hospital? Adakah aku mati di rumah? Adakah aku mati di restoran ketika makan bersama anak bini? Kita kena sentiasa fikirkan kematian, baru boleh menimbulkan rasa ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau jadi manusia yang mana sentiasa melakukan kezaliman, iaitu dosa, penganiayaan terhadap orang lain ataupun diri sendiri, yang kita rasa kita terlepas daripada semua benda itu tanpa pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya bila kematian datang kepada kita, baru kita mohon kepada Allah. Seperti mana yang termaktub di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42 hingga ke-45. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu merasa yang Allah ni lalai,
terhadap perbuatan-perbuatan yang salah daripada orang yang zalim. Zalim tu maksud dia meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Penganiayaan kepada orang lain, itu zalim. Penganiayaan kepada ahli keluarga sendiri, zalim. Dan Allah kata, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah, sesungguhnya Allah melambatkan pembalasan bala azab kepada orang yang zalim tu sehingga datang dengan satu cara yang menyebabkan mereka itu terbeliak biji mata. Dan Allah SWT sebut lagi, dan ketika mana itu hari dikatakan itu, ulama tafsir mengatakan hari kematian mereka. Mau tak mau kena mati. Bila mati, waktu ketika itu dia duduk atas muka bumi ni dengan pangkat, dengan kesombongan dia, dengan bongkar. Lepas tu tak ada orang boleh sentuh dia pula. Buat apa pun tak ada orang boleh sentuh. Yalah kabel besar, jawatan besar, ada suapan yang besar pula kat orang lain supaya perlakuan kezaliman yang dia buat tu tertutup, terbelak. Maka bila datang ajal, datang kematian kepada dia, baru dia kata apa? Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Hak ni tak mau kita kena. Bila dah mati baru dia minta pada Allah, ya Allah kalau kau boleh lambatkan kematian kami tu, kami janji kami akan menyahut apa yang kamu perintah. Kami akan buat apa yang kamu perintah. Kami akan ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Tapi nak buat lagu mana dah lambat. Dah mati. Waktu di dunia kita habaq berbuih mulut. Nabi sebut, Allah sebut. Tapi buat tak heran. Sebab apa? Rasa diri ni boleh hidup sampai bila-bila. Satu lagi sifat, dia rasa tak apa, ada masa lagi untuk bertaubat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut tentang kedatangan kiamat, tentang kedatangan ajal itu, datangnya baghtah. Allah Ta'ala sebut. Apa itu baghtah? Baghtah itu datangnya secara mendadak, yang kita pun tak sedar, tahu-tahu mati. Sagi balik-balik, tuan-tuan balik duduk rumah apa semua, satu WhatsApp masuk dalam grup qaryah, dimaklumkan Ustaz Fairuz telah meninggal ketika mana dalam perjalanan pulang kuliah. Tuan-tuan kata apa? Ya Allah, baru tak sat je dia kuliah, dah mati. Siapa boleh nak halang? Sebab itu jangan letakkan kita dalam manusia yang menyesal bila datang kematian kepadanya. Waktu dia hidup tak apa. Kita sakit lagu mana pun tuan-tuan, kita tak rasa nak mati lagi. Tak mau lagi kot. Tak cukup lagi nak pi ni, tak cukup lagi bekalan nak pi. Tapi adakah kalam kita tu seiring dengan amalan kita? Ataupun cakap kat mulut, tak cukup. Walhal tak ada langsung amalan untuk mengikuti yang untuk kita bawa waktu bila kita mati nanti. Tuan-tuan. Nah tuan-tuan, yang tu baik. Sebab apa kita mengaji tentang hadis akhir zaman. Jadi kita memang mengaku yang kita sedang berada pada fasa dan waktu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan amin, insya-Allah kita menjadi orang yang tidak menyesal dan kita menjadi orang yang dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan tuan imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Marbawa Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lajak lebih lagi, pesan siap-siap, jangan lupa niat iktikaf. Niat iktikaf siap-siap. Duduk bagi selesa, sandak bagi selesa, lena pun boleh pahala. Tak kalut. Niat iktikaf, main masjid, mula niat mengaji tapi mata terpejam, tu benda biasa tuan-tuan. Siapa tak pernah buat? Kan? Siapa tak pernah terlena waktu khutbah? Kan? Itu benda yang ialah main dengan keletihan, tapi semangat nak main masjid tu ada, bagus.
Semangat nak nuntut ilmu tu ada, bagus. At least kita tahu, kita beriman, aku main masjid, aku niat iktikaf, aku mengaji, aku dapat 4 benda. Betul tak kita mengaji? Allah sayang kita. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala bagi sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala bagi rahmah. Allah Ta'ala menyebut nama seorang-seorang dan malaikat mendoakan kita. Yang tu confirm dapat. Berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Muslim. Baik. Kita sambung kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tolong habang kat saya tajuk nombor berapa. Hak ni yang saya feel. Kalau tak salah saya hadis yang ke-12. Kau tak? Hadis yang ke-10. 10. Oh. Terlajak. Ni masjid lain ni. Tak maaf no. Oh bukan dah masuk dah 10 ni. Tak ya. Hadis yang ke-10 nah. Bahaya kemewahan. Betul ya? Itu. Okey baik tak apa. Tak apa kalau lepas mengaji pun ulang. Tak apa, tak ada masalah. Bukannya dosa pun. Kan? Baik. Bahaya kemewahan. Kita tengok matan hadis dulu. Anna Ali bin Abi Talib yaqulu inna lajulusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يومئذ خير من اليوم نتفزع للعبادة ونكفى المؤنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه Tirmizi. Panjang sikit. Saja nak suruh tuan-tuan baca. Satu hari, ni diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Satu hari ketika mana sahabat dia duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia ramailah. Sebab tu dia guna inna. Inna bermaksud kami. Jadi bila kami sahabat duduk bersama-sama, diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di dalam Masjid An-Nabawi. Peristiwa ni berlaku selepas hijrah. Okey, selepas hijrah. Bila duduk sama-sama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang. Lepas tu dengan hanya pakaian yang biasa dan dengan selendang saja. Ia bertampung melubang-lubang. Dia pakai. Bila falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah tengok Mus'ab bin Umair, baka Nabi teriak. Nabi terus menangis. Kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawm fihi. Yang mana sebelum ni dia antara manusia yang mana sangat-sangat kaya, dimanjakan oleh mak dia. Mak dia pula kaya, yang mana mak dia kata kalau hang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa harta yang ada kat aku hang takkan dapat. Ikut waktu bila? Ikut waktu Nabi hijrah. Tuan-tuan, kita kalau kena tempat Mus'ab bin Umair, sila-sila kita pun goyang. Kena orang tua kita tinggalkan kita dalam simpanan dia, tanah bendang saja
100 relung. Oh, kita ada 5 relung pun dok sonok tak sangka dah. Kan orang tua saya boleh 4 relung, 5 relung tu pun dok kemain sembang. Pasal baja DDR apa semua. Kena simpanan ada 100 relung. Duit simpanan dalam bank duk ada 1.5 juta. Hang empak kata kalau hang ikut dia, sekupang pun aku tak bagi kat hang. Terus pergi jumpa, tak apa kot hari ni tak boleh nak ikut rasanya. Tapi Mus'ab bin Umair tak. Walaupun dia dikurniakan nikmat kekayaan, dimanjakan oleh mak dia, tapi bila Nabi panggil untuk seruan hijrah, dia ikut. Dan dia ikut Nabi. Dan bila dia duduk di Madinah dengan sekupang pun tak ada, pakaian dia pun bertampung-tampung. Bila Nabi tengok lagu tu, Nabi tahu dulu dia kaya. Bila duduk lagu tu dah ni, Nabi sedih. Bila Nabi sedih, Nabi kata apa? Hampa aku nak cerita kat hampa. Nabi kata, qala Rasulullah, bagaimanakah keadaan kamu nanti? Bila satu hari nanti, yang mana kehidupan kamu hebat, pagi baju lain, tengah hari baju lain, malam baju lain. Bersalin baju. Kemudian makan pun, pagi makan breakfast. Sagi pukul 10 minum pagi ataupun kita panggil brunch. Brunch apa? Brunch. Bolehlah tuan-tuan, jadi tuan-tuan faham ah. Kan? Pagi dah makan dah roti telur burung, apa? Sarang burung. Lah ni duk viral sarang burung. Kan roti canai sarang burung. Tuan-tuan saya abang hak sedap tak mana? Mata masak. Mata masak sedap semua. Sedap tak mana? Kuah dia. Kan? Peaceful pasal roti canai pula. Kan? Tak semua kita ni pagi makan lain. Sagi pukul 10.30 dia mai ada santapan pagi pula. Dia makan cucuk ke, sagi dia makan apa, segala macam-macam benda dia makan. Sagi pukul 12 sampai pukul 2.30 waktu tu dia kira dipanggil lunch, makan tengah hari. Makan pula. Sagi pukul 4.30 ke 5.30 kita minum kopi betul tak tuan-tuan? Kita panggil high tea. Minum kopi, makan cucuk badak, makan kadang-kadang makan pak tungku kita beli kat Semambat Matang Buluh. Tak pun Sungai Dua ni pun sedap ni. Tambih sup ni. Tak muhur lah, sedap tu dia punya tak tungku. Tak boleh pi sebiji memang tak boleh pi. Habis kurang mau RM3 mau habis. Dia punya kuah tu sur tu. Tuan-tuan beli tak? Saya support masyarakat setempat ni. Mau tak badan aku ni? Kadang-kadang lapik pak tungku bubuh bihun sup pula kat dia juga. Area kami ni hak kita ni hak rasa sedap dua tempat. Simpang 4 Matang Buluh satu, Pak Samad yang baru buka tu. Yang kedua Sungai Dua ni kat ni. Sedap bihun sup dia apa? Sehari main malam makan pula dinner, kita panggil dinner. Start pukul 7.30 lepas maghrib sampai pukul 9. Chicken chopnya dengan mi rebuihnya, dengan nasi goreng USA-nya, ida mi udangnya, cakotia, telur basuh, lapar semua. Sehari main malam sebelum lena pun ada sikit, kita panggil supper. Lapik dengan roti ke, sapu-sapu roti sikit, minum apa, yang coklat apa, hot coklat apa sikit. Baru lena. Tu dia makan. Dan Nabi tanya kepada sahabat, ampun kalau waktu ketika tu lagu mana hampa? Kemudian rumah hampa pula Nabi kata wasatartum buyutakum kama tustabul Ka'bah. Rumah hampa ni dihiasi, dicantik-cantik dengan cat baru, dengan tirai tukar setiap kali raya. TV tak cukup 46 inci, 60 inci tak cukup, 60 inci, 70 inci kalau main bola Cristiano Ronaldo pun boleh keluar kat TV tu. Kalau sepak takraw, main sepak takraw, orang gulung rasa macam bola kena muka kita. Sobak Banzam gulung tu. Saya kalah macam tu. Bagus betul, tua dia pun bagus gulung. Sobak orang muda. 47 dah Banzam tu. Tapi dia punya gulung sobak umur 17. Tak boleh pi saya pun, pancit. Dengan rumah tahun ni cat warna hijau, tahun depan tanya bini nak cat colour apa pula kita. Okey, hari ni tahun ni lepas warna hijau, tahun ni warna oren pula. Bubuh warna oren tahun depan tukar colour.
Kereta jangan tanya 2-3 tahun sekali tukar. Dan bila Nabi tanya kepada para sahabat kata, "Ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khair minnan al-yawm. Natafarraghu lil ibadah wa nukfal mu'nah." Ni Nabi sahabat bang. Ya Rasulullah, kalau itulah kami, kalau macam itulah kami waktu tu adalah ni, sesungguhnya kami berada dalam keadaan yang sangat baik. Cukup cantik. Berbanding hari ni, semua tak cukup. Semayang pun atas pasir. Mimbar pun hanya pelepah tamar. Suterah di antara rumah-rumah hanya pakai tirai, tuan-tuan. Kita siap pintu bubuh hak jenis monomokok, buka. Bubuh lapik pula dengan grill. Elektronik semua. Tak cukup pasang CCTV keliling. Tu dia. Walhal dalam rumah dia ada RM50 dalam peti tu. Duit semua nambang orang ni. Kan? Sahabat kata apa? Kalau kami waktu tu lega banyak dah. Sebab apa? Ni sahabat kata apa? Natafarraghu lil ibadah. Kami boleh fokus dengan ibadah saja. Tak payah fikir benda lain. Tak payah kalut-kalut dah kami dengan nak cari rezeki, kami dengan cari rezeki dengan ibadah lagi, dengan nak berjuang untuk mempertahankan agama lagi. Waktu tu. Maka bila Nabi dengar sahabat kata tu, Nabi kata apa? Dah. Antum, kamu semua. Nabi kata pada sahabat, al-yawm, hari ni maksudnya hari waktu tu lah. Waktu Nabi habaq kepada sahabat. Kamu waktu hari ni khairum minkum, lebih baik daripada kamu waktu yang lani. Jelas tak? Masuk kata zaman Nabi, waktu sahabat lagi baik daripada zaman kita. Walaupun kekurangan kemewahan yang ada. Cukup, tuan-tuan. Berapa ramai yang leka dengan kemewahan. Kemewahan sepatutnya memudahkan kita untuk urusan ibadah. Tetapi kemewahan menjauhkan diri daripada kita untuk ibadah. Sahabat bukan tidur atas tilam Dunlop pillow ke hak king size. Yang selesa katil tilam saja dekat 3,500. Tu tak masuk tilam Vono apa atas lagi. Hak jaga tulang belakang. Tak kira katil apa lagi. Sahabat bukan tidur lagu tu. Tapi dia pun boleh qiyam mulai tak? Setiap malam ikut qiyam mulai. Kita tidur tilam jangan tanya tuan-tuan. Tidur tilam belah ni stemrol lalu sebelah tak rasa. Tuan-tuan tahu stemrol? Betul ke istilah saya panggil tu stemrol? Kalau tak faham tuan-tuan buat faham je lah. Saya pun tak tahu nak panggil apa. Stemrol lah kan. Yang betul jalan buat tu bubuh-tar stemrol. Stemrol lalu atas tilam kita duduk sebelah. Tak rasa. Punah habak tilam punya bagus tau. Bilik confirm ada aircon. Jangan tanya lah tu. Pakai aircon tak kurang-kurang 25 darjah Celsius suhu. Kira rasa duduk kamera. Tak payah pergi kamera. Duduk dalam bilik ada rasa kamera dah. Pergi kamera bukan boleh tutup aircon malam-malam. 2 minggu lepas pergi dengan ayah apa semua. Dengan nak bini dengan ayah. Pukul 1 pagi sejuk. Nak buat apa tuan-tuan? Selimut berebut dengan bini. Dengan anak-anak apa semua. Oh Allah, kalau kat rumah kita boleh tutup aircon. Dekat kamera nak buat apa? Nak tutup mana? Tak boleh. Kalau di Mesir dulu tak apa, ada heater. Kita beli heater kecil tu, dia bagi keluar haba panas, okey lah. Ataupun rumah jenis British, jenis tu dia pada ruang untuk apa? Kolong api tu dia bubuh nak bakar kayu lagi panas. Kita rumah kita nak ada apa? Kan? Selesa. Hatta nak bangun qiyam susah, betul tak? Cek balik tuan-tuan. Kalau kita tidur dalam keadaan panas, kita akan tersedak pukul 3, pukul 4. Mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan dengan kita bangkit pada waktu tu, kita boleh ibadah. Tapi dah selesa sangat, habis. Tu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang bila orang terlalu gilakan kemewahan, dia tak fikir dah duit yang dia dapat halal ke haram, tak fikir dah. Rasuah tak fikir dah. Kan, janji boleh masuk poket dah.
Berapa ramai orang melakukan rasuah, hatta Allah Ta'ala sebut, memang Allah Ta'ala sebut. Di dalam surah Al-Baqarah, tak salah saya ayat 188. Tuan-tuan balik buka baca. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tullu bihal ilal hukam. Jangan makan harta di antara kamu secara batil, jangan ananya orang lain. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wa tudlu biha ilal hukam, jangan kamu rasuah hakim-hakim ataupun penguasa-penguasa. Tapi penguasa pun dia saja nak hidup mewah, terima juga rasuah. Dan bukan tak tahu rasuah tu dosa, tapi nak mewah, nak hidup senang. Dia rasa macam duduk rumah besar, ada title, baru rasa macam kereta besar, duit banyak, pakaian yang branded apa semua. Dia rasa lagu tu. Hatta kira bila nak lagu tu, dia pulun sangat cari, dia tak fikir dah duit dia mai halal ataupun haram. Ni Nabi sebut benda ni. Waktu tu cari rezeki pun dia tak fikir dah. Janji masuk, okey. Halal haram dah kan kira. Tuan-tuan. Tu yang Nabi kata pada, bukan kita, pesanan Nabi ni bukan Nabi melarang umat Islam untuk mewah. Tak, kena faham. Yang Nabi kata, jangan jadikan kemewahan itu menyebabkan kamu jauh daripada Allah. Jangan jadikan duit banyak tu kamu jauh daripada Allah. Jangan sebab kamu nak hidup mewah, kamu langgar perintah Allah. Hak tu je, tuan-tuan. Allah suka umat Islam yang kaya, Allah suka. Tapi jangan sebab kekayaan itu menyebabkan diri dia, seperti yang kita dah sebut, fakir nanti di akhirat. Bukannya menguntungkan dia di akhirat, malahan memfakirkan dia, memiskinkan dia di akhirat. Yang tu, wala'iyadzubillah. Tuan-tuan, yang ni hadis berkenaan dengan bahaya kemewahan. Habis, kita masuk pada hadis seterusnya. Iaitu, kena sungguh, rasuah berleluasa. Memang nak tunggu tajuk ni dari tadi. Baik. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العطاء ما دام العطاء فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة. Betul tuan-tuan ini Nabi sebut. Rawah Tabrani. Baik. Diceritakan oleh Mu'az bin Jabal. Dia kata apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul 'ata." Ambillah pemberian. Ata tu apa barangan ataupun benda sesuatu yang diberi. Madamal 'ata'a, selagi mana dia adalah pemberian ataupun hadiah. Fa idza sara rashwah, apabila dia jadi rasuah di dalam agama kita, fala ta'khudhuh, jangan ambil, jangan kata nak ambil. Walastum bitarikihi, walaupun hampa kena tinggal, namun memang hampa kena tinggal benda tu. Dan hampa tahu walaupun bila hampa tinggal benda tu menyebabkan hampa fakir dan juga menyebabkan hampa terbantut hajat, sesuatu hajat. Dia perlukan rasuah. Orang nak bagi rasuah. Tuan, tuan lepas saya janji kat tuan, every month, sebulan saya bagi kat tuan 4,500. 4,500 tuan-tuan. Kurang-kurang busuk-busuk boleh dah bayar BMW 3 Series. Baru 2,800. Kan duk ada baki 1,700 lebih sikit. 1,800 lebih sikit. Kan? Betul saya kira ni. Matematik macam teruk ni. Kan? Tuan-tuan. Terbantut hajat. Bila dia tak ambil rasuah. Nak ambil tak mau, nak ambil tak mau. At least tuan, kalau tuan bagi saya kelulusan untuk pajak tanah haram ni, saya bagi tak tuan every month yang tu. Saya rasa tak boleh kot. Saya seorang tak boleh buat kerja. Tak apa. Tuan tanya pegawai-pegawai tuan sekali. Dia pun kauntin. Weh, Mat. Kita buat surat. Kira menjaga mereka ni dapat buat pajakan di tanah haram apa semua.
Setiap bulan dia bayar kita 4,500. Yang mat ni kata ni, minta 5 alalang. Pergi sembang dengan tokeh tu. Boleh tokeh? 5. Tapi untuk 4 orang kami nak cover. Apa-apa pun kami backup. Untuk kelulusan tu. Bagi. Dia tahu dengan dia bawa keluar 20,000 sebulan tu, dia dapat hasil lebih daripada 20,000. Dengan modal tanah apa lagi tak payah bawa keluar. Tuan-tuan. Nampak tak? Hak pegawai tu dia rasa apa? Kalau aku tolak tawaran ni, aku akan jadi miskin. Aku akan kehidupan sama. Kan naik suara 1.3. Kan motor pun motor C70 lampu bulat. Lah ni tak ada lah hot. Kan motor pun motor FI biasa. Hak standard memang tak ada modified bubuh exhaust pipe ipuh ke, bubuh apa carburetor TS ke apa, tak ada. Standard memang. Kan rumah pun TV jenis buka tutup. Kan zaman Piramli punya TV. Kan nak macam mana gaji aku ya kementerian bayar pun 2,000 lah. Bil telefon, bil api, bil layar, bil estro, makan minum habis. Dengan anak punya tuition apa semua habis. So kalau aku ambil ni ada advance sikit lah. Aku boleh setiap bulan 5,000. Nampak? Ini yang Nabi sebut. Walau kamu kena tolak, fala ta'khuzuhu. Kamu kena tolak. Walaupun kamu tahu bila kamu tolak tu menyebabkan kamu miskin, menyebabkan hajat kamu terbantu. Nabi suruh tolak. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis lagi, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang bagi rasuah dan juga orang yang menerima rasuah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, jangan ambil. Nabi sebut berkenaan dengan rasuah ni banyak hadis, tuan-tuan. Hatta tentang perharaman orang yang makan rasuah ni haram masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Bila dia ambil rasuah secara otomatik, yang pertama dia makan duit haram. Yang kedua, dia telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Mungkin hak tu hak orang lain. Tapi bila sebab dia duk makan rasuah, dia terpaksa dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Jelas tak? Maka bila dia lakukan kezaliman orang lain, nampak? Dosa dia dengan Allah, dosa dia sesama manusia. Sepatutnya dia tak dapat hak tu, tapi disebabkan dia rasuah, dia dapat benda tu, hak orang lain yang sepatutnya dapat, tak dapat. Benda ni berlaku bukannya sikit, tuan-tuan, di dunia ni. Berlambak. Kalau tuan-tuan tengok, saya antara, minta maaf tuan-tuan, saya ni pelik sikit selera saya. Saya suka tengok Hollywood. Cerita Tamil. Kan? Saya antara sukalah tengok cerita Tamil. Bukan tengok adegan mereka menari bodoh. Saya suka mereka punya moral of story. Cerita Melayu, dia memang habis kuat cinta, habis kuat mak mentua gaduh dengan pak mentua apa semua gaduh dengan tu, habis lelah baik balik. Cerita Tamil, dia buat main satu moral of story. Antara hero yang saya duk tengok, Surya. Tuan-tuan kalau tengok cerita Surya, hero Tamil nama dia Surya, S-U-R-I-Y-A. Mesti dia akan buat main NGK. Tajuk NGK. Tajuk Kapan, tajuk Singgam. Dia tunjuk macam mana menteri rasuah, tunjuk macam mana polis rasuah, dia tunjuk bagaimana susahnya ahli politician ni sebenarnya nak menjaga jawatan mereka, terpaksa rasuah, minta apa semua. Malaysia tak boleh buat lagu tu, filem lagu tu. Kalau buat lagu tu, Finas dah lama potong siap-siap dah. Kan? Semalam cerita apa? Adegan Maru. Subhanallah, polis ni dia cuba bawa satu orang kata perlakuan yang baik, tak mau rasuah, tapi rupanya hak duk atas tu rasuah. Tuan-tuan, bila rasuah terjadi, hak bawah rosak. Memang akan rosak. Sebab tu tak heran tuan-tuan, bagaimana orang boleh jual rokok murah. Rokok apa yang orang panggil bawah meja. Macam mana boleh terlepas?
Minta maaf jaga tuan-tuan. Tu di Langkawi, di Bukit Malut. Bagaimana keadaan di Raub, Pahang? 40 hektar. Betul, 40 ke 4? Tak ingat. 40 hektar. Hak tanam durian duk viral dah ni, duk ingat pasal Musang King. Tak boleh nak buat apa. 40 tahun tuan-tuan. Kalau kita buat lagu tu siap tuan-tuan. Kan pi buat gila naik atas bukit tajam, pi pajak sikit, tebang-tebang pokok, bubuh pagang, bagi bodyguard jaga, bonzer jaga 4 orang 5 orang, pegang parang motok atas ni, jaga kebun aku. No. Tak boleh, kita tak membuat lagu tu. Kita tahu benda tu salah. Bagaimana pemantauan? Tuan-tuan pikir yang tu kita boleh tahu dah. Ni benda bukan kita nak kempen politik apa semua, tak ada tuan-tuan. Kita nak habaq benda tu sebabnya apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Ta'ala firman, semua sedang berlaku di mata kita. Dan Nabi kata akhir zaman rasuah berlaku berleluasa. Sebab apa tuan-tuan? Hadis yang ni dia seiring, dia rentetan dengan hadis sebelum ni. Tuan-tuan jelas tak? Hadis sebelum ni apa? Bahaya kemewahan, tidak? Sebab nak mewah, rasuah pun jadi halal. Sebab nak mewah, rasuah pun rasa tidak ada masalah. Itu masalah dia. Tuan-tuan, hanya orang yang tak payah tuan-tuan, kita tak payah cakap skop besar lagu tu. Hak main kecil-kecil dia pun sudahlah. Kena saman dengan polis. Tok, takkan tak boleh settle kot. Takkan tak boleh nak settle kot. Kan? Saya kena tahan kat Matampuh, kat Caltech, BHP. Cerita dah belum? Naik kereta hitam saya tu, naik. Saya duk fikir, road tax saya mati 27. Rupanya 21. Selamba ke? 24, 25 bulan. Duk jalan. Lalu depan BHP Matampuh, BHP, Shell kan lah ni buka Caltech. Lalu nak balik, polis tahan. Anak kata, bapa, polis. Kan? Kita berhenti. Pakai mask apa? Saya pakai mask. Tuan, road tax mati bila? Saya confident gila cakap tuan-tuan. 27. Cik, lagi 2 hari mati ya. Tuan, 21 bulan. Oh, iya ke? Lepas tu saya buka mask. Lah, ustaz ke? Lelah saya kena bertiang. Ustaz, jangan buat lagu ni, ustaz. Bukan masalah saya tak saman apa. Ustaz tahu tak? Ustaz kalau jadi kemalangan apa-apa, habis. Tak boleh nak claim ustaz salah. Memang kok mana pun orang hentam ustaz tetap salah. Sebab rotek ustaz mati. Tuan-tuan, kalau fikir, sebab apa dia kata saman apa semua? Betul duduk sembang dia. Kami kalau duduk tahan ni, kalau contoh duduk tahan kereta, setiap hari tuan-tuan, mesti ada orang suap kat kami. Dia sebut tadi. Cuma kami nak tolak dengan ambil. Saya bermak jangan ambil. Saya bermak jangan ambil. Tak balui dengan RM50, dengan RM40, dengan RM60 kita masuk neraka Allah. Tak balui. Dia pun kata balik ustaz. Baik ustaz, saya terima. Saya akan ikut. Tapi ustaz pun pergi buat rotek nah. Okey, baik. Cabut dia. Kan kita kata-kata dia. Tak baguslah tuan-tuan. Kan dia pun kata, ustaz, sekali lagi round, tak no excuse ustaz nah. Sebab saya memang otak saya confidence. Rupa-rupanya 27 tu kereta saya hal satu lagi. Lalah buat sama, kira saya belajar 2 hari awal, buat sekali. Nah, senang. Kan? Tuan-tuan, yang tu. Bila dia sebut lagu tu, rupanya memang berlaku benda tu. Tuan-tuan, habaq saya siap. Tuan-tuan, kalau kena tahan dengan polis, jangan duk huluk. Jangan huluk. Kalau tuan-tuan huluk juga, tuan-tuan laknat, hak dia terima tu pun dilaknat. Laknat oleh Allah bukan laknat oleh manusia. Cakap baik-baik. Cakap baik-baik, tuan-tuan. Selalunya penguat kuasa ni orang kita, dia faham. Melainkan kita sengaja. Ustaz, rotek berapa lama? Dari 2 hari kot. Ustaz, dah 8 bulan dah Ustaz. Yang tu nampak sangat murung. Kan? Nampak sangat kita murung. Tuan-tuan, mudah-mudahan tahan diri kita dengan nafsu dunia supaya kita tak melakukan kezaliman untuk diri ke atas diri kita
atas orang lain, dan kita jangan terlalu taksub, terlalu menyembah kepada kemewahan dunia yang menyebabkan kita rebah di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti tekan ini tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada hadis yang ke-12, sifat amanah akan hilang sikit demi sikit. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap ilmu saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.